Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, para bilal muazzin, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati sekalian, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua insya-Allah. Sama-sama kita niat iktikaf. Hadirin yang dihormati sekalian, saya minta izin untuk malam ni saya tidak membaca kitab Safinatun Najah. Saya ambil kesempatan ini untuk kita ulang kaji sedikit fiqh siam ataupun fiqh puasa dalam baki 9 hari lagi. Kalau ikut kalender lah 9 hari lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita bertemu dengan Ramadan. Doa yang kita baca sekarang kerap, wa ballighna Ramadan. Doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita doa mohon kepada Allah SWT direzekikan sempat bertemu dengan Ramadan pada kali ini insya-Allah. Dan untuk memasuki Ramadan, kita mengharapkan kualitinya lebih baik daripada sebelum ini. Kita pun tak pasti sempat tak bertemu Ramadan, dan kalau bertemu Ramadan pun tak tahu lagi 2024 nanti ada rezeki lagi atau tidak. Jadi kita buat persediaan dengan kita memantapkan pengetahuan dan ilmu. Mudah-mudahan apabila kita masuk tu dalam keadaan lebih kita bersedia dari aspek pengetahuan yang supaya kita melakukannya dalam keadaan kita tahu batasan-batasan hukum itu. Hadirin yang dihormati sekalian, puasa ni ramai kita puasa, tapi puasa macam mana syariat suruh? Kita puasa, doktor kata puasa encik, esok nak ambil darah pukul 10 pagi 10 malam 10 malam 10 malam sampai dia ambil pagi esok. Kita pun tak makan, minum air kosong lah. Tapi kalau kita makan pukul 12 malam tu nasi goreng ke apa, doktor tahu ke? Doktor tahu ke tuan-tuan? Tapi kita tahu dia tak tahu. Tapi kita tak buat kerana kita tak nak bacaan tu tak tepat, tak cantik macam mana kita doa harapkan tu. Ada doktor kata puasa sebab esok nak operation surgery. Cik kena puasa, esok kita ada pembedahan. Ada sebahagian pembedahan yang kena puasa. Puasa juga. Jadi puasa yang syarak suruh ni yang kita buat dalam Ramadan ini, definisinya sangat mudah. Menahan diri daripada makan dan minum dan segala perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar yakni subuh sehingga terbenam matahari yakni maghrib. Mudah sangat, daripada subuh sampai ke maghrib lebih kurang 13 jam lebih tu badan kita mau tahan daripada makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Jadi itu definisi dan kehendak yang dikatakan puasa dalam Islam ini. Maka kita tengok, kita go through yang kata definisi puasa tadi tu tahan diri, makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Maka yang pertama ni hadirin hormati sekalian, kita tengok perbahasan fiqh dan fiqh muasirah, fiqh terkini yang ada ijtihad ataupun pandangan yang kerana datangnya kemodenan dan kecanggihan sesuatu itu, ada sebahagian tu terkesan kepada orang yang berpuasa pada hukumnya yang perlu ditengok. Yang pertama, makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja yakni memasukkan sesuatu walau sekecil sebiji lenga. Tuan-tuan tahu lenga? Bijan? Lenga dengan bijan sama ke tak sama? Okey. Bijan kecil ya? Kecil ke besar tuan-tuan? Kecil. Pengarang buat kata kecil. Kita Al-Majmu' jilid ke-6 313 muka surat. Lenga nak kata kecil. Bijan kecil. Kekacang besar sikit lah. Walau ia setitik air. Setitik air dia celup, ujung jari dia lepas. Maka telan ia melebihi kadar ha pada halqumnya. Ha nipis macam jim. Ha. Maka lenga ke, bijan ke, setitik air ke, dia lepaskan ke dalam mulut dia, daripada luar dia masuk dengan sengaja melepasi kadar ha itu, kerongkongan ini, maka batal puasa dia. Poin ini adalah sengaja.
Hadirin dihormati sekalian, dalam bab puasa ni dia tak ada batal minor, batal major. Macam kalau hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil, kencing. Hadas besar, 6 sebab. Salah satunya bersetubuh, keluar air mani, keluar haid semualah. So, hadas kecil wuduk, hadas besar mandi wajib. Wuduk tu pula dia tak ada wuduk minor, major. Kentut, perut sorang-sorang je tahu. Kawan tu pergi buang air besar, cirit lah, senak lah, apa semua. Wuduk yang sama je ambil sekali lagi. Tak ada wuduk minor, tak ada wuduk major. Macam tu juga dalam bab puasa. Telan itu walaupun bijan ataupun lenga ataupun setitik air yang dia rasa pada kerongkongan yang dengan kadar tadi tu, batal puasa yang sama walaupun dia makan nasi sepinggan, walaupun dia minum air seteko sejak sekalipun. Maknanya nak disampaikan, apa-apa saja dimasukkan dengan kadar kekerongkongan dengan sengaja, walaupun kecil macam mana pun, ia termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Kita pergi yang kedua pula. Yang tadi makan sengaja, yang ni makan kerana terlupa. Kita tengok definisi tadi, sebab definisi puasa tadi apa? Menahan diri makan, minum dan segala perkara batalkan puasa. Okey. Makan tapi dia terlupa. Lupa dalam bahasa Arab maknanya an-nisyan, dia lupa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu' jilid yang ke-6 324 muka surat, Imam Nawawi kata, lupa ni asal kata lupa, hak kata tak batal puasa yang agama iktiraf. Asal pada makna lupa, makna orang yang berpuasa itu dalam konteks puasa memang benar-benar dia lupa. Betul-betul dia lupa. Dan betul-betul dia lupa ni memang dia makan kadang dia tak ingat yang dia pada ketika itu berpuasa, maka itu yang dimaksudkan dimaaf pada syarak. Teruskan saja puasa sehingga ke maghrib. Namun Imam Ar-Rafi'i, mazhab Syafi'i juga, Imam Ar-Rafi'i dibahas oleh para ulama tentang lupa ni dia kena ada elemen dia dulu. Elemen ni kita orang awam tak apalah, diri kita tahulah kita ni puasa kata lupa tu lupa sungguh ke lupa tak sungguh. Kadang-kadang kita kata lupa, hakikat tak lupa. Kita buat kenduri kahwin, anak menikah, kawan kita tak mai, tak datang. Lepas kenduri kita terserempak dengan dia. Kita tanya, "Mat, hang tak mai kenduri aku baru ni?" Dia kata, "La ilaha illallah, lupa lah." Oh, minta maaf terlupa sungguh. Padahal dia ingat. Kata, "Malah aku pergi, nanti dah dulu anak aku menikah hang tak mai. Aku taubat tak apalah." Jenis dendamnya orang ni. Dan hati dia tahu bila minta maaf lupa je, nanti anak Haji Lam nikah atau Haji menikah nanti tepi pula. Dia dan gurau lagi. Padahal hati dia ingat. Hak tu kalau kata hak puasa ni memang dia makan, dia saja tapi dia kata dia lupa, tu dia dengan Tuhan. Tapi hakikatnya puasanya batal. Hak kata betul-betul, hak kata tak batal ni, memang betul-betul dia tak ingat. Imam Rafi'i dia huraikan sikit. Nak kata lupa ni dia kena tengok juga. Sebab tu tuan-tuan, saya ada sembang dengan kawan saya, dia penguat kuasa Jabatan Agama. Ada ambush geng plastik hitam Plastik hitam ni dia timbul 9 hari lagi. Plastik hitam tu dia tak dengar. 9 hari lagi dia main plastik hitam tu. Istilah tu lah, istilah orang kita. Jadi plastik hitam tu mungkin sebab tak nampak dalam kot. Jadi hadirin hormati sekalian, kawan-kawan hak duk penguat kuasa dia kata, Allahumma salli alaihi wasallam. Depa tak ambush, jarang depa ambush 1 Ramadan, 2 Ramadan ni. Jarang depa ambush biar banyak sikit Ramadan tu. Pernah depa ambush awal Ramadan. Dia jadi alasan lupa tu digunakan oleh mereka hak kena tahan ni. Depa guna, saya lupa lah ya Allah. Padahal tangan kena pegang ni, awak minta IC yang Islam kena dakwa RM3,000 denda atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kalau tak, puasa. Tuan-tuan, ni dekat-dekat PRN negeri ni, tuan-tuan kena hati-hati, itu yang minta tauliah tak tauliah tu. Jadi kalau mengajar tak ada tauliah ni boleh kena 1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Hak ni hak khutbah Jumaat baru ni. Saya Jumaat baru ni saya bukan kena lah, memang saya baca khutbah kat masjid tempat saya tu. Saya tengok draft nak baca, tak boleh tak baca. Orang marah. Kena baca juga, kena baca tu pun ketak lutut kan ni, sebab rasa macam boleh tahan dia punya. Tengok komen orang baca dalam grup WhatsApp pun, tak apalah, nanti kita letak tepi lah kan. Tapi hadirin hormati sekalian, undang-undang ada dalam tempat kita lah. Jadi ada satu tempat tu kena hak mengajar tak ada tauliah berkena.
nazir dan dakwah berkena. Syubhat. Dia consider syubhat. Syubhat ni dihukum yang sama. Kesalahan syubhat tu dihukum yang sama jika dia, kalau dah ni pengurusi lah, dan juga dakwah, biro yang menguruskan kuliah. Bukan saya nak takut kan, tapi ada di Kelang ada, di PJ ada, yang ni lah, yang derma semua, derma ada letak tabung kan. Kalau tak ada kebenaran maiz semua, boleh tu mengutip derma tanpa kebenaran majlis, juga satu kesalahan. Ada ustaz tu, dia ada nama lah, saya tak nak sebut nama lah. Dia ada sekolah, dia main ceramah, dia buka tabung. Orang report, Jais duk follow dia lama dah. Lepas kuliah Jais pegang dia. Bukan sebab taratul lah, pegang sebab tabung yang dipublikkan dalam keadaan tidak dapat kebenaran Majlis Agama Islam. So ini undang-undang lah, bukan saya nak menakutkan, tapi tuan-tuan kena study lebih sikit lah. Kan? Saya sebut lah sebab jadi rasa ramai 23 apa 6-7 tempat duk mesej benda yang sama Haji Jamil ni, minta kad tu. Taklah kan nak copy paste, tak apa, balik ke cerita ni. So hadirin dihormati sekalian, nak kata tadi Jabatan Agama tu ambush. Bila dia ambush tu, dia pun jangan ambush awal dah, sebab dia guna alasan lupa tu. Rupa-rupanya Imam Rafi'i dalam kitab Al-Majmu' dia bagi tahu kat kita lah, yang kata elemen lupa yang nak kena ditengok ni apa. Pertama, yakni sudah memasuki pada sepertiga lebih Ramadan. Ramadan tu dah 8 Ramadan, 9 Ramadan, 12 Ramadan, 17 Ramadan. Kalau lupa juga tu, no wonder pelik lah. Kalau satu Ramadan tu logik tu masih ada. Dia tak warm up. Warm up ni tak panas badan dengan puasa sunat Rejab, tak warm up dengan puasa sunat Syakban, Isnin Khamis lagi lah. Ada orang dia tak mampu nak puasa, tapi dia masuk Ramadan tu tanpa warm up dengan puasa sunat. Satu Ramadan tu dia dengan suci hati, dia tak ada niat apa. Kebiasaan pagi-pagi mana-mana kedai dia cari roti canai, teh tarik, nasi lemak, kopi o, tu dia punya makanan Melayu dia yang dia tak boleh nak tinggal. Ada orang pergi umrah pun dia cari juga hatu juga, dia cari juga di sana. Jenuh mutawif, geng-geng mutawif pening yang satu pagi je. Mekah 14 hari tu pun dia mau juga hatu juga. Jenis lidah Melayu tak ada apa-apa dah. Jadi tuan-tuan, dia ni satu Ramadan ni dia dengan suci hati, teh tarik terus baru masak. Kat mamak pun dia buat macam Pak Haji ni, dia pun buat telan habis pinggan semua. Kawan dia kata, "Mat, hang tak puasa ke?" Dia kata, "Puasa apa?" "Ramadan lah, satu Ramadan lah ini." Dia kata, "La ilaha illallah." Hak ni betul-betul lupa. Hak ni betul-betul memang dia tak didahului dengan puasa sunat apa. Satu Ramadan tu dia tak tahu. Dia tak tahu kerana apa? Kerana sebab dia lah, dia tak ambil tahu ke apa. Tapi lupanya tu kerana kebiasaan dia memang macam tu lah. Tapi kalau kebiasaan tu sampai 20 Ramadan jadi lagi tu, itu masuk ni. Awal tu Imam Rafi kata boleh terima, hak kata lupa tu. Yang keduanya hadirin dan hormati sekalian, yakni yang dikatakan lupa tu macam mana? Sekejap tuan. Yakni tiada duduk ia pada kaum muslimin. Yang kedua ni pula, dia ni yang nak kata lupa ni, dia bukan duduk di kalangan orang Islam. Tak duduk dalam kaum orang Islam. Contoh tuan-tuan, dia kerja dia duduk overseas lah senang. Dia duduk overseas, negara Europe, tempat dia kerja atau tempat dia belajar, surrounding dia, circle dia semua 99% ni orang non-Muslim. Tak adanya nak sembang countdown Ramadan berapa hari, tak ada banner-banner nak naik ihya Ramadan, tak ada nak pasang lampu ketupat lah, bulan bintang lah. Tak ada nak grup WhatsApp siapa nak iftar, siapa nak jamu iftar, siapa nak tajah sahur. Dia tak ada. Tuan-tuan, anak tuan-tuan mungkin ada yang belajar di belah negara barat, duduk di kampus yang agak pendalaman di negara itu, yang tak ramai anak orang Islam. Bukan anak orang Melayu, anak orang Islam. Yang ada berapa orang? Mereka tu kadang-kadang Jumaat itu tak boleh pakai Syafi'i. Nak kumpul 40 orang tu tak dapat tuan-tuan. Nak cari mana 40 orang? Nak cari 40 orang kena charter bus keluar daripada kawasan yang agak pendalaman. Mereka student, pakai pun duit scholarship kerajaan tu bagi ya. Kalau scholarship lah, kalau tak ada scholarship, farma punya scholarship. Jadi mereka nak keluar tu bayarlah kali ambil mazhab Hanafi yang hanya boleh 2 orang atau 3 orang dalam jumlah yang lebih kecil. Student-student Islam ni gililah sama-sama mereka. Minggu ni hang khutbah, minggu ni hang pula khutbah. Pegang tongkat menyapu, tongkat mau, itulah jadi tongkat, jadi ganti kepada tongkat. Kalau dia pegang Syafi'i tuan-tuan, 5 tahun duduk overseas, balik tak lupa Jumaat. Balik tu dia kata, ya lupa Jumaat macam mana? Dah 5 tahun tak sembahyang. Bukan tak sembahyang tu tak sembahyang Jumaat. Ayah kata bersepahang tak sembahyang. Jumaat 40 orang ya Syafi'i, dia pun belajar. Nak cari mana dia tak?
Waktu tu kita kena ambil pandangan yang paling ringan. Bukan nak cerita tu apa, ceritanya tak duduk dalam suasana kaum orang Islam. So dia ni apa, dia dah Ramadan tu, awal Ramadan, dia tak duduk dalam suasana orang Islam. Pejabat dia majoriti non-Muslim, kilang dia majoriti non-Muslim, tempat dia duduk mungkin rumah sewa, housemate pun bukan orang Islam. Dia duduk tu dalam surrounding yang bukan orang Islam. Tu boleh terima lagi. Tapi kalau dia duduk di ni apa, di taman ni nama apa? Taman ni nama apa je? Taman ni. Nama taman pun lupa je. Ni masalah T20 Ni geng T20 dia kan. Taman apa? Pinggiran Putra apa ni? Bukan, pinggiran dah. Bubuh bila nama Taman A ni. Taman A ni majoriti 80% orang Islam 80%. Dia duduk dengan isteri dia Islam, anak dia Islam, pergi sekolah cikgu suruh puasa, balik duduk cerita Ramadan. Duduk dengan mak ayah Islam, sibuk nak sahur, sibuk nak tarawih. So dia duduk dalam suasana Islam, majoriti ramai orang Islam. Balik pula 2-3 tempat mau lalu jam bazar Ramadan. Dia balik pukul 5, dia kata jam apa ni? Ni bukan tempat pasal malam. Tengok bazar Ramadan. So semua trigger yang menyebabkan no wonder hang lupa. Tengok dah lalui Ramadan banyak duduk dalam kaum orang Islam. So Imam Rafi'i dia detailkan. Yang nak kata lupa boleh terima ni apa? Awal Ramadan, dia tak duduk dalam suasana orang Islam. Dalam keadaan itu bukan dia dalam keadaan circle surrounding yang boleh mengingat dia tentang Ramadan tadi tu. Jadi hadirin dihormati, sekiranya dia memang benar-benar lupa dalam keadaan dia awal Ramadan itu, dalam keadaan dia tak duduk dalam suasana yang dikatakan orang yang sedang berpuasa, itu yang dimaksudkan yang diterima kata lupa tadi tu. Sebab lupa ni orang semua boleh klaim lupa, tapi hakikat lupa tu ulama juga perhalusi supaya macam mana yang diterima kata lupa. Yang ketiga tuan-tuan, tertelan sisa makanan di celahan gigi. Ujung sekali sebelum kita puasa, sahur lah. Makanan paling ujung yang kita makan adalah sebelum berpuasa, sahur lah, sahur. Makan malam, makan masa more, makan masa buka tak jadi isu sangat sebab ada masa yang panjang. Tapi di hujung sekali sebelum kita puasa, start puasa subuh, maka Allahumma salli Muhammad, maka dia akan bersahur. Bersahur tadi tuan-tuan, dia makan makanan yang agak seperti daging, lembu, kambing. Sisa makanan terlekat di celah-celah gigi dia. Gigi pula jenis renggang, dah lama tak dibersihkan, tak ada dia buat apa, ada yang kena tampung dan sebagainya. Dia tahu kelemahan diri dia. Hadirin dihormati, maka di sini jika dia tertelan sisa makanan tu, pukul 7 lebih, pukul 8 lebih, dia duduk congkel-congkel gigi, dia rasa tak sedap, tak tarik dengan lidah. Ni rasa masak kicap, ayam masak kicap pagi tadi ni. Tengah-tengah tu tertelan ngailu, tertelan sekali-sekali dengan sisa makanan tadi. Dia kata Allah, masuk dalam tertelan dah ni. Maka tertelan makanan, yakni daripada sisa makanan dia. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak mafhum hadis yang Nabi SAW pernah sebut, jika tidak menjadi keberatan kepada umat ini, Rasulullah nak suruh kita bersiwak, bersugi setiap kali nak solat. Maknanya fardu. Jika tak menjadi keberatan, Rasulullah nak suruh kita siwak atau sugi setiap kali nak solat. Apa mafhum mukhalafahnya dari segi bahasa Arab? Mafhum mukhalafahnya maksud sebaliknya apa? Benda tu termasuk dalam madmadah. Madmadah ni kumuh. Kumuh dalam wuduk dia tak wajib, dia sunat. Tapi pada sebahagian orang, kerana nak jaganya supaya solat ini, bukan kata puasa, solat yang kita duduk semayang ni pun boleh terbatal jika makan ketika solat. Tengah semayang subuh, dia rasa rasa lebih nasi goreng tadi ni rasa sikit gini, nak buang badhi pula, kotor kapal suruh telan je lah. Dia pun telan tu memang saja telan, batal solat. Tak apalah semayang tu dia pergi minum air baik satu gelas ke, kumuh ke, bagi clear mulut dia angkat takbir, solat lain. Mudah, wuduk tak batal. Makan wuduk tak batal. So dia angkat takbir. Tapi puasa ni tuan-tuan, once dia batal, dia nak qadanya kena tunggu habis Ramadan. Jadi dan fadilah yang sudah tidak sama. Maka di sini tuan-tuan, disusun dalam kitab Al-Majmu' jilid yang ke-6 juga, orang yang makan ini pertama untuk keadaan supaya tidak terbatal. Yang kata tertelan sisa makanan, kerana tertelan tu dalam keadaan dia sudah ada effort dia sudah ada kesungguhan dia menjaga. Pertama madmadah, lepas makan dia kumuh.
bersihkan mulut. Itu effort dia tu, dia kumuh. Kumuh sama ada ketika ambil wuduk ataupun kumuh bukan ambil wuduk. Yang kedua, yakni apa? Bersiwak atau berbasuh gigi. Dia bersihkan mulut, gosok gigi lah kata, lepas sahur tu gosok gigi, dia kumuh, okey. Tu di situ poin ni adalah dia dah bersungguh untuk membersihkan mulut dia. Pukul 8 pagi tengah dia buat kerja kat pejabat, gigi dia tu biasalah dia penyakit, dia lubang-lubang tak mana, baru terasa ni rasa macam tak sedap, terselekat makanan ni. Dia duduk congkeng dengan lidah, tak dengan lidah sendiri je. Dia tarik dengan lidah dia, duduk sedut-sedut dengan lidah dia, tertelan ayam ke daging hak dia makan sahur tadi. Tertelan, dia tak sengaja, tertelan sekali dengan air liur. Maka kerana dia dah berkumur, dia dah usaha bersihkan mulut dia dengan kumur ataupun bersiwak ataupun gosok gigi, maka dihukumkan tidak terbatal puasanya kerana dia tertelan sisa makanan dan dia sudah ada kesungguhan dia untuk membersihkan pada mulutnya. Berkait dengan hadis yang tuan-tuan sebut tadi, kita baca tadi, kalau tak menjadi keberatan kepada umat ni, Nabi nak suruh kita bersiwak, bersugi setiap kali nak solat. Tuan-tuan, itu dalam bab solat. Itu kerana setiap hari kita duduk solat. 5 waktu itu, Rasulullah tak nak solat kita terbatal. Setahun sekali kita duduk puasa. Bila duduk puasa ni, antara benda yang kita kena jaga adalah benda yang memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga ni rongga makan, mulut kita, ianya boleh terbatal. Termasuk dalam jika tak menjaga hal tadi. Hadirin dan dihormati sekalian. Yang berikutnya pula, permasalahan tentang dia masih lagi dalam bab mulut, iaitu dia gosok gigi. Dia menggosok gigi dan dua keadaannya, dia gosok gigi dan dia tertelan daripada ubat gigi tu. Ini juga dalam majmuk jilid yang ke-6, dia gosok gigi. Contohnya dia gosok gigi tepi kolah tu. Kolah tuan-tuan ni tepi jalan. Dia duk gosok, pakai dali ke Colgate semua. Pukul 12 tengah hari rembang tu, lalu berada kawan dia lalu. "Woi Mat." Dia pun balang, tertelan. Package. Tertelan sekali dia tu. Ramang tegur aku, ngaku aku tertelan. Batal puasa tuan-tuan, batal. Sebab dia dah tertelan daripada sebab apa? Dalam hal ni, dalam mazhab Syafi'i, kata Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat yang mutamat orang yang menggosok gigi lepas zuhur, hukum dia makruh. Lepas zuhur makruh dah. Sebab apa lepas zuhur? Sebab zuhur ni half. Nisfu dah daripada puasa. Zuhur ni tergelincir matahari. Gelincir itu makna nampak bayang. Kita duduk tengah hari rembang tu tuan-tuan, dia tak nampak bayang. Tu belum zuhur. Kita duduk tengah panas tu, nampak tiang bendera ke kayu ke apa, tegak tengah bangun, tengah panas tu, tak nampak bayang tu tanda belum zuhur. Nampak je bayang sikit tu tanda zuhur. Bayang tu sama panjang, tu asar. Asar sama panjang. Maghrib matahari terbenam. Habis terbenam Isyak. Jadi hadirin dan hormati sekalian, maka orang yang gosok gigi, kalau kita gosok gigi, kita minimumkan dia punya, kita satu, kalau boleh sebelum sahur lah. Ketika sahur tu kita dah selesai kan. Jika kita nak bersihkan mulut pun, kita nak gosok gigi, nak bagi selesa, maka kita minimumkan dengan penggunaan yang tak terlalu, orang kata apa, terlalu kuat ataupun yang boleh memberi apa, tak ada sembang orang ke apa. Segerakan sekadar mulut kita nak bagi hilang bau dan apa-apa kotoran mungkin ada, dan kita kumuh buang. Dan bila kita kumuh, kita buang air ataupun ubat gigi tadi tu, hukum yang kedua daripada situ, dia ada kesan lagi. Kesan apa? Bau-bau tadi tu. Bau Colgate lah, dali lah, apa lagi minyak-minyak, apa ubat gigi yang ada tu. Dia dah kumuh, dia dah gosok gigi habis semua. 5 minit, 10 minit, kadang-kadang lepas tu pun duk bau lagi. Bau apa? Bau angin daripada perisa tu. Hak ni tak membatalkan puasa. Bau-bauan yang mendatang, sama ada bau masakan ke, jiran neighbor kita masak tempoyak pukul 5 petang tu, angin tolak sampai lalu dapur rumah kita, bau tempoyak ni, rumah sebelah. Dalam hati kita dengan harapan dia hantar sepinggan kat kita. Tunggu sampai maghrib, tak hantar juga. Dia tak. Dia beritahu rumah yang esok tempoyak tak tahan bau dari jiran. Tak batal. Orang satu orang isap okok. Dia isap okok, bukan Islam ke, kawan kita ke, dia isap okok. Kita bawa asap dia. Tak batal kerana bauan yang mendatang tu, dia tidak membatalkan. Termasuklah ubat gigi yang dia gosok tadi tu, ada kesan bau. Lepas dia kumuh sekali tu pun, dia dah kumuh, dia dah buang dengan ludahan dia semua. Tapi kadang-kadang 5-10 minit tu dia tak ada bau lagi. Bau tu dia tidak membatalkan puasanya. Apa beza lah? Berbeza dengan tertelan daripada ubat gigi tadi tu. Sebab tu dia dihukumkan makruh selepas daripada zuhur. Sebab dia dah separuh daripada puasa dah.
Orang yang bersuci, bersuci yakni mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Dan ketika mengangkat hadas kecil dan hadas besar ni, dia berlaku perkara yang termasuk perkara yang boleh membatalkan puasa, tapi hukum dia sebaliknya kerana dia sedang bersuci. Contoh, dia berkumuh-kumuh, dia ambil wuduk, dia berkumuh-kumuh. Kerana kumuh tu salah satu anggota sunat untuk kita kumuh ketika ambil wuduk. Jika kumuhan itu kali pertama, kedua dan ketiga, dan ia tertelan ketika basuhan pertama dan kedua ketiga, tidak membatalkan puasa. Namun jika dia tertelan pada basuhan yang keempat, yakni khilaful aula yang tiada dibuat oleh Nabi SAW dan tiada disuruh oleh syarak, maka tertelan ni daripada kumuhan yang keempat itu membatalkan puasa. Macam mana tuan-tuan? Kumuh pertama, buang, 3. Dalam hadis sebut Nabi pernah kumuh sekali, 2 kali, 3 kali. Anggota-anggota wuduk ni Nabi pernah ulang maksimum 3 kali je. Bila dia buat kali keempat, khilaful aula, bercanggah dah. Nabi tak pernah buat pun. Maka dia hari tu dia ekstra sikit, dia kata alang lebih sikit Kali keempat, dia ambil air kali keempat, dia kumuh. Sama macam drama tadi, tengah-tengah kumuh tu bikulah juga. Brother mana lalu tahu, dia panggil brother dia, kawan, woi. Bukan hoi lah. Ni woi punya ni. Dia tertelan tu halal ma'asalamah sebab kali keempat punya kumuh dah. Hang 3 kali lah. Okey. 3 kali pertama tak batal. Sebab apa? Kalau dia tertelan kali pertama, kali kedua, ketiga tu sebab dia dalam proses dia mengangkat hadas kecil. Tapi kali keempat tu tak termasuk dah. Itu maksud dia. Begitu juga pada mandi, yakni mengangkat hadas besar. Dia angkat hadas besar, dia mandi wajib. Tengah-tengah dia mandi wajib. Pukul 6.30 ke, pukul 6 pagi ke? 6 pagi tak subuh lagi lah. 6.30 lah, 6.40 tu. Subuh. Dah masuk dah, dia pun mandi wajib. Waktu puasa tu dah masuk waktu berpuasa, ada 6.45 ni. Dia mandi wajib, shower tu terkena kat tangan dia apa? Air tu masuk dalam lubang telinga. Masuk jadi apa? Bengang ke dengung. Dia tak air masuk. Sudah. Tapi kerana dia sedang mengangkat hadas besar, termasuk air pada lubang rongga telinga tu, dia tidak membatalkan puasa sebab dia sedang mengangkat hadas besar. Tapi jika mandi yang bukan mengangkat hadas besar, yang ni mandi yang harus batal puasa. Nampak tak tuan-tuan? Dia mandi saja pukul 4 petang tu nak pergi suci badan. Mandi pula over extreme dengan mandi, lasak dengan air semua, termasuk air dalam telinga, hak ni boleh batalkan puasa. Dan ini disebut dalam kitab Al-Majmu'. Benda tu nak sebut apa tuan-tuan? Benda kita dah bincang ni tuan-tuan. Kalau kita berlaku pun benda tu, tertelan ubat gigi tadi, air termasuk dalam telinga ketika mandi yang bukan wajib. Orang rumah kita tahu ke kalau air masuk telinga? Kalau isteri pula, suami dia tahu ke? Kalau anak, ayah dia tahu ke? Tak ada siapa tahu pun, diri kita aja. Tapi kerana matlamat Ramadan tu Allah kata apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata aku suruh puasa ni seperti mana Allah suruh puasa orang dulu pun suruh Allah puasa, Allah suruh dia puasa juga. Kita kena puasa macam orang dulu. Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Dengan harapan, la'alla ni bahasa Arab, dengan harapan je. Tak confirm, dengan harapan. Mudah-mudahan Ramadan yang lalu ini menjadikan kamu orang yang bertakwa. Takwa yang Tok Khatib duk remind kita setiap kali Jumaat itu. Yang kalau tak baca, tak sebut takwa, tak sah Jumaat itu. Kena sembahyang zuhur kita. Duk ulanglah setiap kali Jumaat. Dan Ramadan ni juga matlamatnya Allah yang kata takwa. Kita duk bincang benda ni tuan-tuan. Kalau berlaku tuan-tuan, termasuk air telinga lah apa semua ni, tak ada siapa tahu. Tapi kerana takwa yang sedang dibentuk dalam diri kita, menyebabkan kita tahu hukum dia. Aku kena qada balik nanti. Aku kena ganti balik nanti. Aku boleh teruskan atau tidak puasa tu. Padahal mak ayah kita tak tahu, pasangan kita pun tak tahu. Tapi kerana takwa tu dah dalam diri kita, dia melentur diri kita. Proses. Hadirin yang dihormati sekalian. Yang berikutnya pula sikit berkenaan dengan niat. Sebelum kita masuk bab fiqh muasirah fiqh terkini. Niat. Niat ni tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, niat puasa tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa-apa yang kita buat ni kata Nabi SAW, semua mesti ada niat. Apa intention ni niat dia? Maka dibahaskan di sini dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, niat puasa nawaitu sama ghadin
hadhihi sanati nawaitu samawadin fi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, saja aku puasa yang kata fardu Ramadan tahun ni esok hari kerana Allah tu, dalam mazhab Syafi'i compulsory, maknanya wajib setiap hari. Ini setiap sebelum subuh, setiap malam tu dia dah kena ada niat puasa untuk setiap puasa yang berikutnya. Kerana kata Imam Syafi'i, puasa itu ibadah yang munqati', dia terputus. Dia terputus. Apa makna terputus? Kita start sahur, masuk subuh, kita stop makan, tahan diri. So kita mula puasa. Puasa sampai bila? Maghrib. Maghrib kita buka balik makan. Benda tak boleh siang tadi, malam boleh dah. Boleh makan. Minta maaf tuan-tuan lah. Dia boleh bersetubuh dengan pasangan dia semua. Siang tak boleh. Maka Imam Syafi'i kata sebab tu dia terputus. Esok sahur start balik puasa sampai maghrib. So Imam Syafi'i kata sebab tu kena niat, sebab dia terputus. Imam Malik, mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata memadai satu niat untuk sepanjang Ramadan, satu bulan Ramadan, dengan satu niat di awal Ramadan tu dia boleh niat sepanjang Ramadan tu. Kenapa Imam Malik kata boleh? Satu niat untuk sebulan Ramadan terus. Kerana Imam Malik kata yang dikatakan puasa Ramadan itu nama pun puasa Ramadan, dan Ramadan itu merujuk pada bulan. Allah sebut dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Syahru itu mana bulan. Allah tambah lagi bulan. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan ni Quran turun, Allah kata. Allah guna perkataan bulan, dan Ramadan itu merujuk pada nama bulan, bukan nama hari. Orang kata hari ni, today, hari apa? Hari ni hari apa? Kita akan kata hari Selasa. Tomorrow, Rabu. Orang tak kata hari ni Syaban. Esok Ramadan dah. Tak. Orang kata hari ni bulan apa? Ni Syaban. Next month, Ramadan. Baru. So merujuk pada nama bulan. Dan bulan tu sekurang-kurangnya 29 ataupun 30 hari. Bila mention, bila sebut kata Ramadan, itu nama bulan, bukan nama hari. So bila dia niat puasa Ramadan, mana niat puasa sebulan lah tu. Imam Malik kata lagu tu. Semua ulama mutabarin tuan-tuan. Bukan kita ambil jiran kita punya. Tak, ni kita sebut kenapa benda tu ada. So kita orang awam ni apa? Kita play safe. Satu Ramadan tu kita niat siap-siap saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala. Tiap-tiap malam juga, don't worry, Tok Imam kita pemurah tuan-tuan, Tok Imam kita pemurah. Lepas tarawih ya, sama ada Tok Imam tu Tok Bilal lah. Tuan-tuan niat puasa. Nampak itu sama Wadin semua. Kita pakai ingat. Katalah malam tu accident sikit, tak boleh main masjid, ataupun Tok Imam Tok Bilal lupa, kita pun lupa, duk fikir moreh kat luar tu, kalau lambat sikit orang ambil, kita pun berderah keluar, lupa. Esok-esok puasa, dia kata Allah lupa. Lupa. Macam mana tuan-tuan? Kalau dia kata dia lupa, nak kata apa? Hak Imam Malik tadi. Dia kata hak Imam Malik aku lupa juga. Dia kata aku tak ada niat dulu satu Ramadan juga. Don't worry. Kita tengok yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi, selagi mana tiada gelincir matahari, yakni tak masuk lagi zuhur, belum masuk lagi zuhur, dan tiada berlaku perkara yang membatalkan puasa, maka dia boleh niat selagi mana tak zuhur. Ambil pandangan Imam Hanafi pukul 8 pagi. Dia kata kat isteri, abang tak boleh puasa ni. Siapa bang? Sahur tu lepas tadi. Kalau sahur bangun boleh ingat niat puasa. Ni sahur pun tak bangun subuh lah. Penat sangat. Kira tak puasa lah sebab tak niat. Tak niat bukan sebab tak sahur. Abang tak niat sebulan puasa. Hak sebulan pun tak niat, lupa. Hak malam tadi pun lupa juga. Bang jangan main-main bang. Tak apa. Dulu belajar kat surau Imam Hanafi tu. Pandangan Imam Hanafi, selagi mana tak zuhur, sebab belum lagi sampai separuh hari daripada puasa, tak berlaku perkara yang membatalkan puasa, niat dan terus sampai ke buka. Ini nak kata perbahasan niat tu dia luas. Dengan satu hadis je dia dihuraikan demikian. Orang yang memasuki puasa dalam keadaan dia dapat advice daripada doktor yang advice dia dengan keadaan penyakit dia. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak mengetahui satu benda, kamu kena tanya orang yang berkeahlian dalam bidang itu, dalam bab itu. So masalah badan kita, penyakit dalam diri kita, yang boleh sahkan, yang boleh suggest apa-apa treatment dan ubat, doktor. Dia ada authority tu. Dia kepakaran yang Allah bagi kelebihan padanya. Dan doktor dia kata apa, nasihat dia apa? Dia ada kena makan ubat. Penyakit yang dia ada, dia kena makan ubat. Dan ubat yang dia nak kena makan tu pula tak boleh sampai 13 jam.
Macam mana orang Nusantara puasa lebih kurang 13 jam. Doktor kata contoh penyakit encik ni, encik kena makan ubat setiap 5 jam, contoh. Encik kena makan ubat setiap 10 jam, contoh. So tak sampai 13 jam. Kalau dia tak ikut schedule yang ditetapkan oleh doktor ni, kuman, penyakit yang dalam diri dia boleh merebak lebih teruk. Contoh orang HIV, contoh orang yang ada AIDS, dia ada ubat yang dia kena makan berterusan untuk menghalang, mencegah daripada kuman tu merebak. Ubat tu sehingga hari ni kalaulah paling canggih pun boleh bertahan 14, 15, 13, 12 jam je, tak boleh sampai ke tempoh yang orang Islam berpuasa ni, maka dia tak boleh berpuasa, maka dia tak perlu berpuasa. Dia tak berpuasa tu atas nasihat doktor kerana dia nak makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, penyakit dia lebih teruk, mudarat lebih besar, maka dia tak berpuasa. Bila dia tak berpuasa dalam keadaan ini, jika selepas daripada Ramadan, dia sama juga, penyakit itu ada juga, tak sembuh-sembuh lagi. Jika tak ditemui ubat yang boleh lebih baik, maknanya katalah lepas Ramadan nanti bulan 12 ada ubat penemuan baru, klinikal jumpa, ubat yang sakit zaman ni tapi boleh bertahan 15 jam, boleh bertahan 20 jam, dia wajib ambil ubat tu dah. Dia boleh bertahan. Contoh inhaler. Inhaler ni dulu sekali tembak boleh tahan beberapa jam je. Tapi moden yang lagi mahal sikit harga, sekali tembak dia boleh daripada sahur sampai ke berbuka. So wajib ketika orang yang asma ni ambil inhaler yang mahal untuk Ramadan ni. Sebab dah ada ubat tu. Kita pergi laluan azan dulu. Azan okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya bir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sambung sikit lagi dalam bab penyakit dan penyakit yang dialami itu dinasihatkan oleh doktor yang memang berkemahiran dan berbidang dalam halnya. Pertama, atas advice itu
pesakit itu kena ambil ubat, dan ubat tu hanya mampu bertahan dalam tempoh yang tertentu, kurang daripada 13 jam, lebih kurang tempoh tempat kita berpuasa ni. Jadi contohnya HIV, AIDS ataupun apa-apa penyakit, yang ubat yang paling tahan lama hak tu je ada. Contohnya boleh tahan 10 jam, 8 jam, hak tu je. Penemuan klinikal tak ada lagi yang lebih tahan daripada itu. So dalam keadaan ini, puasa yang dia akan masuk ni, dia tak dapat berpuasa kerana ubat yang perlu diambil. Jika tak, mudaratnya lebih besar. Maka lepas Ramadan nanti, ada 11 bulan yang akan datang, jika tak ada penemuan ubat-ubat yang lebih canggih, lebih bertahan lama, maka dia tak boleh nak berpuasa juga nanti. Maka orang begini dia kena bayar fidyah. Fidyah tu dibayar kerana ketidakmampuan dia untuk berpuasa seperti mana puasa yang Allah suruh daripada subuh sehingga ke maghrib itu. Jadi di kalangan kita mungkin ada orang tua kita atau keluarga kita yang bedridden ataupun dia sakit yang memang tak boleh puasa. Maka tuan-tuan, kita puasa tahun lepas 29 hari. Raya terkejut, tuan-tuan ingat tahun lepas raya terkejut. Orang kata raya terkejut, rendang tak ada beli daging lah, apalah. Dekat setahun dah, jadi tak apalah. Jadi ada orang yang keluarga dia ataupun ni, dia tak boleh puasa 29 hari last year. So tak siap saya fidyah ni RM4, tak siap saya. Tuan-tuan kena double check dengan lembaga zakat Selangor. Dia ada kadar fidyah amount dia tu. Tak siap saya RM4 last year. So RM4 kali 29 hari. Bagi, kalau ikut Allah suruh, bagi kepada fakir atau miskin. Fidyah tu. Bukan asnaf yang kena betul, fakir dan miskin. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, ada satu masjid, ada banyak tempat yang saya jumpa. Tapi yang terdekat dengan tuan-tuan ni, dululah surah Al-Munir. Al-Munir dekat dengan tuan-tuan. Jadi kemudian saya duduk kuliah situ juga. Banyak lagi tempat lain, tapi yang terdekat dengan tuan-tuan ni Al-Munir. Mereka ada buat tabung. Satu ketika dululah, tabung tu memang tabung namanya tabung fidyah. Tabung tu tulis fidyah. So sebab apa? Sebab nak bantu anak jemaah ni yang nak bayar fidyah. Tapi dia nak cari fakir miskin ni, dia tak ada channel. Channel ni semua T20, M40 ni, muka-muka semua muka, bukan B40 ni semua ni. Dia nak bagi tak tahu kat siapa ni. Kalau ada orang, kita tak boleh hukum kita kena tengok gambaran ramai. Dia nak tolong mak ayah dia nak bayar fidyah ni. Kali dia tak nak bagi kat siapa, nak cari mana ni, dia orang luar. So inisiatif beberapa tempat saya pernah jumpa, daripada tabung, orang yang nak bayar fidyah masukkan saja. Tapi masjid bertanggungjawab sebelum masuk Ramadan kena agih. Jangan bawa ke Ramadan sebab benda tu mesti diselesaikan sebelum next Ramadan. So yang last punya Ramadan, ni sebelum Ramadan ada 9 hari lagi ni. Ni waktu ni lah nak baki qada ke fidyah ke apa semua. Ini berbaki 9 hari lagi ni. Kadang-kadang orang tua kita dia tak pernah ingat apa, kita lah yang anak yang keluarga ni tolong ingatkan. Tak pun kalau kata dia tak ada duit, kita tolonglah kalilah tuan-tuan, duit banyak. M40 T20 ni kan. Istilah lah orang sebut tu. Tolong bayar bagi fidyah. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, itu kalau dia tak boleh nak puasa. Tapi jika dia boleh berpuasa, selepas ada ubat yang ditemui, maka dia dalam keadaan tu dia kena menggantikan puasanya. Sebab ada ubat yang kalau dia makan masa sahur tu, ubat tu bertahan sampai pukul 8, 9 malam pun boleh lagi. Seperti inhaler dan sebagainya. Begitu juga orang masih lagi dalam masalah penyakit, seperti contoh buasir. Dia ada penyakit buasir. Buasir ni dalam masalah darurah, dia termasuk dalam bab darurat dia juga. Semua bukan kita minta penyakit, tapi Allah uji kita. Orang ni penyakit ni, orang ni penyakit ni. Buasir ni kalau kena tuan-tuan, orang pernah kena, kadang-kadang duduk je ni, duduk sengit. Orang kata buang angin ke tu. Bukan buang angin, tu tahan tu. Tahan dia punya biji keluar tu. Kadang ada orang jalan kengkang untuk benar betul dah. Orang kata kena liwat dah. Bukan kena liwat dia tu. Ni kena buasir dia tu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada sampai berdarah-darah. Darah ingat period ke apa, tapi lelaki. Darah. Jadi tuan-tuan, katalah dalam bab ni Tuhfatul Muhtaj sebut apa dalam fiqh contemporary ni sebut, kalau masalah buasir ni dia tekan. Dia tekan. Dia kata kat rumah dia ke apa, dia tolak masuk sikit, lihat. Sakit dia. Dengan tolak tu dia kemut sikit, tutup sikit apa. So tolak masuk balik tu dia masuk dalam rongga. Rongga tu rongga dubur. Maka ia tak termasuk dalam membatalkan. Tidak, bukan dia pilihannya, tapi kerana sakit dia ada untuk meringankan sakit itu antara yang membolehkan dia menolak masuk semula ke dalam lubang itu, maka dia tak termasuk dalam yang membatalkan. Tak termasuk sebab itu darurah. Yang sama macam sakit tadi tu, dia tak boleh puasa kerana ubat yang dia tak ada, tapi dia tak berdosa, tapi dia kena ganti dalam fidyah tadi. Hadirin dihormati sekalian, masih lagi dalam bab dubur. Bekar yang membatalkan dari mulut. Salah satu ni lubang rongga dubur. Orang yang membuang air besar,
Dia buang air besar. Dia buang air besar. Kita Al-Minhaj ya, muka surat 106 ya. Ni kalau orang nak rujuk lah. Tak maaf tuan-tuan lah. Taik dia kerah. Dia kurang minum air, kurang minum buah. Taik kerah. Dia teran. Tak lepas. Tak putus-putus. Sedut balik. Sedut balik tu dia masuk dalam rongga. Tahi tu. Batal puasanya. Sebab memasukkan semula dalam rongga. Dia dah terkeluar, dia masuk balik. Itu perkara yang membatalkan puasa. Tapi jika dia terputus kerana itu tak terputus, tak apalah, selamatlah. Ni dia termasuk semua tu dalam keadaan bukan pilihannya tapi terkejut. Contoh dia duduk, minta maaf tuan-tuan, geli sikit, dia teran taik dia tu tak lepas-lepas. Nampak lah tu tapi tak lepas, tak putus. Tok Bilal kata siap minta pintu terbang, pintu surau. Lama queue kat luar ni beratur ni. Hari Jumaat ke hari Puasa contoh lah. Toilet 1-2 ya, bukan ramai, bukan banyak mana. Cepat sikit, cepat terkejut, sedut balik. Dia tahu sudah masuk dah. Masuk tu bukan kerana pilihannya, itu tak membatalkan. Tapi kalau dia teran, dia tak lepas, dia masuk balik dengan pilihannya, itu membatalkan puasa. Poin ni adalah memasukkan dalam rongga. Rongga tu jangan nampak mulutnya. Rongga yang terbuka, dubur, kemarin depan, kemarin belakang, mulut, telinga. Hadirin dan dihormati sekalian, ada orang sebut, dia kata apa, saya pernah dengar, dia kata di bulan puasa ni dia kata jadi nak, dia kata dia nak berak, dia malas tuan-tuan, sebab nak berak kena lepas maghrib, dia kata senang, nanti takut batal puasa. Benda-benda ni semua kita pernah dengar lah, kita ada jumpa orang dia kata pasal apa batal puasa. Minta maaf lah sebut perkataan berak, semua minta maaf lah. Sebab dia sebut macam tu. Jadi dia kata sebab nanti nak basuh, nanti dia kata tak, kan nak basuh kan masuk dalam lubang dubur juga, tangan kita, jari kita semua. Nanti batal puasa. Saya pun kata, saya pernah sentuh sikit sebelum ni kan. Tapi dalam bab ni kita berjumpa dalam kitab ni apa? Benda ni basuhan itu bukan kata Ramadan. Bukan Ramadan pun. Siang malam pun sama je kalau nak buang air besar. Cara basuhan lagu tu lah ulama ajar. Jadi hadirin dihormati, sebenarnya membasuh berak lah, minta maaf lah, basuh taik tu. Allah jadikan sistem badan kita ni cantik lah, Allah hebatnya. Bila kita buang air besar, bibir kemaluan tu jadi lembut. Lah tuan-tuan tamat satu pegang tak? Tu kering. Saja buat eksperimen lah, pegang tak? Time tak keluar najis ni. Tapi lepas tuan-tuan teran, keluar najis, dia lembut. Allahu Akbar. Engineer paling hebat, arkitek paling hebat, Allah SWT. Sistem badan itu. Tambah lagi pula dia duk hulu air nak basuh semua tu, lagi lembut. Maka Syekh Ramli antara sebut apa? Basuhan najis ni tak perlu pun masuk jari dalam lubang dubur, sekadar memakai perut daripada jari. Jari jemari ni boleh jadi alat. Alat Allah bagi ni bukan main piano je ni. Bukan petik gitar je. Dia boleh guna untuk basuh najis kita. Dan basuh najis ni pakai jari hantu ni. Jari hantu sebab dia jari paling panjang. Guna perut dia ni, tapak jari ni, tanya. Ikut lubang dubur tu. Enough. Bila kita duduk bertinggung, duduk cangkung, automatik dia terbuka. Kita bukan berdiri kemuk ni, kita duduk bertinggung. Bertinggung, cangkung ni dia terbuka. Bila terbuka tu, bibir kemaluan itu sudah terbuka juga. Kadar dengan pakai jari hantu ni, perut dia tu. Tanya, cukup. Kalau dia pergi jolok lagi pula dengan jari dia, kotor pun kotor, kuman pun kuman, penyakit pun boleh mai. Bukan disuruh macam tu pun. Kalau tenggelam je dengan kadar kuku ni, sebagai ulama kata, batal. Sebab dia rongga juga. Ada orang sampai dia kata takut nak buang air besar sebab takut batal. Sebenarnya tak takut. Cara hang basuh tu yang menyebabkan hang jadi dia tak apa nak jelas benda tu. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya bila hadir ke kuliah ni kita tengok benda-benda yang kecil macam tu pun kita boleh perbaiki sikit-sikit lah. Banyak lagi tuan-tuan, tapi dalam keadaan sudah berkelipan lampu tu, sebelum tuan-tuan marah kat saya minta maaf lah, kita berhenti di sini dulu. Yang baik dari Allah, yang kurang hantar kelemahan saya. Bulan Ramadan nanti ganti Zuhur katanya. InsyaAllah aku tak ada harap apa-apa. Saya minta maaf sekali lagi, terkasar bahasa, terlanjur kata-kata. Saya minta maaf, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, kurnialah kami, rezekikanlah kami dengan syurga Firdaus-Mu yang kami dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.